Tujuh. Tujuh. Yang lebih atas. Ada pun ikhtiar yang diakibatkan dengan ta'aluk iradah. Kita tahu, lupa. Okay. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa dah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna ilma ya kashifal mushkil. Ikshif 'anal hijab an wujuh hadhihi al-ma'ani wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala berkata muallif Allah taala, adapun ikhtiar yang diiktibarkan dengan ta'alluq iradat situ. Yang kuli. Iradat kuli. Adapun ikhtiar yang diiktibarkan, ikhtiar. Kenapa ikhtiar usaha ikhtiar kita ni ni? Ikhtiar tu mana pilihan kita dalam hati kita, ikhtiar. Adapun usaha-usaha ni menyertai kudrat hamba di dalam perbuatan Allah Ta'ala. Jadi ikhtiar ni yang kita nak membahas, yang kita nak bahas ikhtiar ni lah. Nah, yang kita nak bahas ikhtiar ni. Ikhtiar ni yang bila kita mengaji dalam tauhid ni, dia iktibar dengan ta'alluq iradat. Dia iktibar pada ta'alluq iradat yang kulli. Ta'alluq iradat yang kulli itu ialah kemahuan yang putus. Itu mana ikhtiar. Jadi Allah Ta'ala jadi kita, maka ada bagi hamba itu dua iradat, iaitu iradat yang bangsa kulli dan iradat yang bangsa juz'i. Kena faham itu lah. Kulli dengan juz'i. Jadi kalau kita tengok, Allah Ta'ala bagi kita ni ada dua iradat. Ada dua bagi hamba. Satu iradat, hak ni kita kata belah baik, ni khair, ni syar, huduh. Nah, ni duduk ada dalam kita boleh belakang hak ni baik, hak ni buruk. Okey, baik buruk. Jadi Allah Ta'ala bagi kita dua iradat. Mana ada iradat kulli dengan iradat juz'i. Maka kesemua ni, ini dia panggil kulli. Boleh faham? Ini kulli. Kulli ni wa imam menyeluruh. Boleh kita pilih belah nak buat baik, boleh kita pilih belah nak buat jahat. Ikut suka kita. Faham tak? Lepas tu kita pilih salah satu. Salah satu daripada dua ni. Kita kena pilih belah nak buat baik. Bila kita pilih buat baik, ini dia panggil juz'i. Juz'i, gitu lah. Juz'i. Banyak juzu. Kuli itu dia juz'i. Sebahagian daripada ni. Ikut pilih. Maka hak juz'i inilah. Ini dia panggil ikhtiar. Faham tak? Hak ni dia panggil ikhtiar. Yang ni juzuk ni. Maksud dia kuli. Dia ada kita. Boleh kita pilih belah nak buat nak hak buruk. Boleh kita nak pilih hak baik. Boleh kita nak pilih hak buruk. Ini iradat kita. Ini dia panggil kulinya. Lepas tu kita putih belah mana? Ini dia belah mana kita nak ni? Kita putih belah baik, maka keputusan kita ni, ini dia panggil ikhtiar kita. Faham tak? Gitu. Ni. Maknanya apa yang kita putus daripada iradat, mana dia kena kepada iradat juz'i. Satu juzuk daripada kulinya. Allah Ta'ala bagi, maka kita pilih belah ni, ini keputusan kita, ini dia panggil ikhtiar kita. Bila kita pilih belah tu, maka Tuhan buat kekuatan. Faham tak?
Tuhan yang menggerakkan tangan, maka ini dia kena pada usaha. Ni lihat ini usaha. Usaha. Usaha ni mana dia? Menyertai kudrat hamba di dalam perbuatan Allah Ta'ala. Jadi benda ni Tuhan yang buat. Di dalam tu ada kudrat yang kudrat baharu ataupun kudrat hadisah tu lah. Tapi Tuhan buat mengikut apa yang kita kena juz'i kita ya. Nampak tak? Maka di sini tempat cakap, di sini bukan ini, di sini af'al Allah. Kudrat. Nah, jadi memilihnya di sini. Kita bagi juz'i. Makna dia iradat juz'i ni putus daripada iradat kulli. Tu dia sebut dalam kitab tu, faham ya? Sama juga dalam buruk tu. Sama. Ikutlah. Ni salah satulah. Kalau kata kita pilih belah hak buruk, senang, ini juz'inya. Ini juz'inya. Faham tak? Juzuk daripada apa yang kita pilih. Tapi boleh kita memilih. Ini dia panggil iradat semua ni, kulli ni. Boleh kita milih belah baik, boleh kita milih belah buruk. Belah nak bagi jadi reti ataupun nak bagi kita jahil. Tak. Dia tak nak bagi jahil, boleh pilih. Nak pilih jahil. Tuhan bagi kekuatan start kereta, start motor, pilih lepak supermarket. Tu je lah. Tak main belah mengaji. Tuhan bagi kekuatan belah tu. Kalau pilih belah ni, Tuhan bagi kekuatan main duduk belah ni. Itu je. Nah, itu dia panggil iradat kulli dengan juz'i. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Tengok dia kata. Adapun ikhtiar yang dibangsakan dengan ta'alluq iradat kulli. Tu. Ikhtiar tu dibangsakan. Mana diiktibarkan. Dikira dengan ta'alluq iradat kulli itu ialah kemahuan yang putih. Kemahuan putih itu mana juz'i ni, itu memang ikhtiar kita ni. Yang diiktibarkan daripada iradat yang kulli. Kira daripada iradat kulli itu ialah kemahuan yang putih. Kita putih belah mana? Putih belah baik ke? Putih belah hak tak elok ke? Hak tu kemahuan kita hak putih lah. Maka hak putih itu dia panggil ikhtiar. Nampak? Kemahuan yang putih. Iktibar situ. Jadi kata dia, maka ada bagi hamba itu dua iradat lah. Nampak tak? Bagi hamba tu dua iradat. Yang pertama iradat bangsa kulli. Bangsa kulli ni mana menyeluruh. Menyeluruh ni merangkumi kedua-dua lah. Ya. Kalau kita bahas kepada kita mengaji tauhid, itu dia panggil ta'alluq suluhi. Nampak? Mana dia patut dan padan bagi Allah Ta'ala. Boleh Tuhan buat belah panjang, boleh Tuhan buat belah pendek. Nampak? Itu dia panggil ta'alluq suluhi. Bila mai pada tanjizi, nampak? Bila dia tentu belah putih, tak hitam. Tentu belah panjang tak pendek. Faham tak? Situ. Tapi sebelum daripada pada azalinya, boleh Tuhan nak buat belah mana? Boleh. Nah, pasal dia ada kuasa, dia ada kehendak apa semua lah. Dia ada belakang. Buat ilmu dia nak buat belah panjang, belah pendek, ikut suka. Bila tanjizi, bila dia lulus, tengok kelulusan dia tu belah mana. Kehendak dia tu dah. Dia lulus belah panjang, maka tak ada lah pendek. Lulus belah pendek, tak ada lah panjang tu. Faham tak? Di situ. Nampak? Kalau kita, itu dia panggil juz'i. Kalau bagi kita lain lah. Tapi bagi Allah Ta'ala, itu dia panggil
tanjizi. Takluk tanjizi. Maka hak kuli ni itu dia panggil takluk suluhi. Gitu. Kita ada RM3. Lagu kita dah buat misal. Kita ada RM3 duit. Slipper pergi tandas tu harganya RM1.80 lah. RM1.80 lah. Sepasang. Padan dah, patut padan dah dengan duit kita ni. Bila pun. Kita beli pun patut. Dan padan duit kita dengan harga slipper tu. Dengan kereta kancil tak boleh lah. Tu tak patut. Tu tak masuk dalam ni lah. Tapi kalau kita tak beli pun patut dah. Faham tak? Itu. Jadi kulinya duk ada dah kat kita. Nampak? Lepas tu kita pilih lah. Emang kita belah nak beli ke tak beli ke? Ikut suka kita lah. Kerana benda tu ada pada kita. Faham tak? Dan berpatutan tu. Ada pada kita. Emang kita pilih nak beli boleh. Kita nak beli tak mau beli pun boleh. Ikut suka kita. Nampak? Benda tu patut. Nampak tak? Pilih belah mana pun. Pilih. Maka bila kita pilih belah beli, tak ada lah hak tak beli tu. Itu je. Satu bangsa juz'i. Juz'i mana? Juzuk. Bukan juzuk daripada kulinya. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Maka Allah melakukan iradat kulli pada hamba itu untuk dilakukan pekerjaan pada diri hamba itu atas jalan yang munasabah baginya. Jadi Allah Ta'ala perlakukan macam tu. Mana Allah Ta'ala lakukan iradat kulli pada hamba itu untuk dilakukan pekerjaan pada diri hamba itu atas jalan yang munasabah. Mana atas jalan yang berpatutan lah baginya, bagi hamba tu. Memilih pada lahir, pada zuhir dah. Lahir tu mana? Pada zuhirnya. Jadi boleh kita milih. Nak pilih belah mana? Pilih belah kendak ya ataupun tidak. Nah, pada zuhirnya kita boleh memilih dengan satu pekerjaan yang baik atau yang jahat. Tengoklah nak pilih yang baik atau pilih yang jahat. Pada zuhirnya kita nampak kita boleh memilih dah. Kerana Allah Ta'ala bagi dah benda tu. Ni. Itu nak kata Tuhan zalim. Nah, Tuhan lepas kat kita pilihan tu. Ikut hang nak pilih lah. Tuhan bagi kat kita iradat kulli, iradat bagi juz'i. Jadi bila dia bagi iradat kulli juz'i, maka Tuhan lepas tang ni. Nah, maka ikhtiar ni dilepaskan, usaha ikhtiar ni dilepaskan bagi pada kita. Maka kita yang memilih. Tapi usaha ikhtiar kita juga tak memberi bekas. Faham tak? Tapi Tuhan lepaskan benda tu. Jadi buatlah pilihan sendiri. Nah, bila kita yang memilih belah tak. Lepas itu bila Tuhan hukum, kita jangan kata Tuhan zalim. Nah, kita yang memilih. Ikut. Ya. Adakah kalau Allah luluskan yang baik menandakan dia sayang kita, dan ataupun kita memilih ataupun dia meluluskan buat yang buruk, dia tak sayang kita? Adakah begitu? Dia lulus yang buruk, dia lulus yang baik, dua-dua Tuhan sayang. Kadang-kadang Allah Ta'ala buat kawan tu buat ibadat. Apa tujuan dia? Untuk hamba tu demping dekatkan diri kepada Allah Ta'ala tu je. Ibadat ni lah. Kadang-kadang Allah Ta'ala buat maksiat pada seorang manusia pun tujuan yang sama, untuk orang tu dekatkan dirinya kepada Tuhan Allah Ta'ala, tapi melalui jalan kadang-kadang itu paling afdal daripada ibadat. Jangan kata kat orang. Oh, baguslah dia. Naik darjat makhluk bukan dengan ibadat dia, weh. Naik darjat makhluk ni dengan banyaknya taubat kepada Allah. Nak banyak taubat kena banyak maksiat, puan. Kita ikut orang taubat pasal kita pasal lagu tak ada apa, betul tak? Tapi kalau orang yang salah lah, dia maksud dia
Dia pulun sungguh-sungguh. Yang kita pasal lagu kita tak nak salah. Itu salah lah. Salah. Maksud dia apa? Pasal apa Tuhan buat maksiat? Maksiat daripada siapa? Allah. Kepada syaitan. Allah. Ibadat daripada siapa? Allah juga lah. Hak tu maklumlah daripada Allah. Bila semua daripada Allah Ta'ala, semua baik. Elok dia hakikatnya lah. Nampak tak? Di situ. Pasal apa Tuhan buat maksiat? Untuk nak dekatkan hamba tu dengan dia. Pasal apa Tuhan buat ibadat? Untuk nak dekat hamba dengan dia. Tapi melalui jalan yang tu. Tapi cuma syuhud kita je. Pandangan kita. Kita kenal terang mana. Nampak tak? Tu je. Sama lah. Kadang-kadang lebih baik orang yang buat maksiat, yang ingat Allah, daripada orang yang buat ibadat, yang lalai dengan Allah. Apa? Mikir dulu lah. Jangan terima bulat-bulat lagi. Balik mikir. Betul tak Ustaz kata tu. Allah. Itu tujuan dia. Nampak? Jadi semua terbit pada dia. Dia bukan Tuhan nak tengok situ. Nak tengok tang kita ni. Ni hati kita ni. Han nak kembali ke mana? Wa imah. Kalau orang tu buat ibadat, nampak buat ibadat lah. Tapi bukan dia buat tak kembali ke Tuhan. Tu lebih teruk daripada orang buat ibadat. Lebih teruk daripada orang yang buat maksiat. Mana? Kerana dia ibadat dia bukan kembali ke Tuhan. Orang buat maksiat, lepas tengah buat maksiat, lepas tu dia nampak Allah. Kerana dia nak taubat apa semua lah. Tu kes dia taubat tu kerana waktu tu dia lalai sat lah. Tahu buat mana? Ni sama je. Orang yang buat ibadat, tapi dalam ibadat tu dia lalai dengan Allah. Siapa lebih kurang? Pasal apa orang buat maksiat? Kerana waktu tu dia lalai, dia terlupa. Orang buat ibadat, tengah buat ibadat dia lupa. Siapa ya? Kerana perbuatan itu semua terbit daripada Allah Ta'ala lah. Sama je. Nampak lah? Sebab tu jangan kita, bila tu dia tak kata orang, sama lah. Sebab tu Imam Syafi'i dan ulama-ulama lain-lain, mereka pernah bertawasul dengan orang yang buat maksiat. Tawasul. Kita tawasul orang baik-baik lah. Berapa beratus tawasul lah. Dia. Tapi mereka pernah tawasul dengan orang yang buat maksiat. Pasal apa? Dia kata, kerana hampa lah kami kenal maksiat. Kalau tidak, tak kenal. Kerana mereka memang tak buat maksiat. Faham tak? Kalau mereka jaga, ada jaga pula. Allah Ta'ala jaga mereka daripada melakukan maksiat. Kalau pak ni tak buat, mereka nampak, mereka tak kenal maksiat tu lagu mana. Betul bertawasul dengan orang yang maksiat. Sebab tak tu. Kita nampak tu. Tapi hakikat dia, ya Allah, sama. Jangan macam dia ginilah, Wan. Dia benda tu tertulis. Benda tu tertulis. Daripada azalinya tertulis dah. Lagu ni. Sama ada ibadat ataupun maksiat. Bukan Tuhan nak tengok ke ibadat ke maksiat tu. Tuhan nak tengok ke hati kita tu. Kalau buat ibadat tak kembali hati ke Tuhan, sama ya. Kalau buat ibadat, kalau buat maksiat, telahlah dia lalai dengan Tuhan. Tapi bila dia buat maksiat, dia kembali ke Tuhan, itu lebih baik. Sebab itu kata Syekh Rahim untuk hidup. Dia kata orang yang buat maksiat lebih baik, yang ingat Allah lebih baik daripada orang yang beribadat yang lalai dengan Allah. Punca jadi maksiat, punca jadi apa ni, dosa ialah kelalaian lah. Sebab tu dia suruh kita banyak zikir. Bila kerana berzikir, kerana kita zikir di mulut untuk peringatkan hati yang lalai. Jadi orang yang ni, dia punca zikir tu kena mengingati, untuk kena tujuan nak ingat. Sebab tu bila orang yang hati dia dah sampai kepada makam musyahadah, yang sentiasa ingat Tuhan, maka dia tak hajat kepada zikir. Faham tak? Kerana hati dia sentiasa duk syuhud ke Tuhan dah. Tak hajat. Sebab tu Imam Sya'rani sebut, la zikra ba'dal musyahadati. Tidak ada zikir dah selepas musyahadah. Pasal hati dia sentiasa mengingati Allah. Hak zahir ni tak ada. Orang nak nampak uduh situ lah. Sebab tu wali bukan di zahir, tapi wali di hati. Betul tak mengenai wali, dia kena wali. La ya'riful wali illa wali. Ada ulama kata la ya'riful wali illa ba'da ma'rifatillah. Tidak kenal wali selepas daripada dia makrifah dengan Allah. Selagi mana dia tak makrifah dengan Allah, dia tak akan kenal wali Allah. Itu saja. Betul dalam Tajul Arus dia mengatakan ma'rifatul wali ahabbu min ma'rifatillah.
mengenal wali terlebih as'abu min ma'rifatillah, terlebih payah daripada kenal Allah. Kenal Tuhan tu lebih mudah. Kenal wali ni lagi payah. Dia orang supaya kita dia makan. Siapa dengan kita? Tapi kita tak wali pun dia wali. Allah Ta'ala ni tahu dah mukhalafah terus. Kalau mai duk makan kenduri dengan kita, bukan Tuhan orang tu. Nampak tak? Itu lebih mudah. Ayah pin gitu. Nah, kalau mai duk makan kenduri dengan kita apa ni, itu bukan Tuhan. Selagi menyerupai makhluk, itu bukan Tuhan, itu makhluk. Faham? Gitu. Maksud dia lebih mudah mengenali Allah Ta'ala daripada mengenali wali. Wali ni siapa orang kita? Dia makan kita. Gaduh-gaduh mai curi pelam dengan kita lagi. Tak akan mampu buat. Betul. Dia as'abu min ma'rifatillah. Terlebih payah daripada mengenai Allah. Baik. Jadi Allah Ta'ala buat ni atas jalan muzasabah bagi memilih pada lahir. Benar memilih pada zahirnya. Dengan bahawa pekerjaan yang baik, dengan satu pekerjaan yang baik atau yang jahat. Pekerjaan yang jahat. Ikutlah. Dan iradat kulli itulah yang bangsa mentarjihkan dengan mana-mana satu daripada dua pekerjaan. Faham? Ini dua pekerjaan ni yang kita dah sebut. Dua pekerjaan baik ataupun buruk. Jadi iradat dia sebut kita. Dia kata apa? Dia kata dan iradat kulli itulah bangsa mentarjih. Apa mana mentarjih? Mana memberatkan. Tarjih itu merojihkan. Mana dia memberatkan. Ini iradat kulli ni. Pilihan. Boleh dia pilih belah ni, boleh dia pilih belah ni. Jadi daripada sinilah dia mentarjih. Asal kayu dua sama gitu. Nah, sini khair, kebaikan, ini syar, keburukan. Pilih belah mana? Dia sama berat. Jadi kuli ni lah mentarjih. Kalau dia tekan belah ni, maka beratlah belah buruk ni lah. Jadi gitu. Dia lah bangsa mentarjihkan. Kerana Tuhan bagi, boleh dia pilih belah ni, boleh dia pilih belah ni. Ni hak kita. Kalau kita pilih belah ni, jadi buruk lah buruk ni lah. Jadi kita pandangan kita, jadi buruk kita yang memilih, maka Tuhan cakap dosanya tang sini. Faham tak? Kalau kita pilih belah tak elok, kalau belah baik, maka Tuhan cakap kan pahalanya di sini. Maka ni dia panggil iradat kulli ni. Ini dia panggil ikhtiar hamba ni lah. Yang panggil ikhtiar untuk hamba ni. Inilah tepat cakapnya dosa dan pahala. Kerana perbuatan itu terbitnya daripada Allah. Perbuatan. Ini usaha ni. Mana? Tapi memilih tu hak kita. Sebab memilih itulah Tuhan cakap dosanya. Sebab memilih tu Tuhan cakap pahalanya. Kita kena belah mana? Di situ. Kadang-kadang terbit juga usaha perbuatan tapi tanpa ada ikhtiar, dia tak? Terbit. Bulan puasa kita makan. Tapi makan tu lupa ke tak? Hak tengah hari ni makan buka puasa tak apalah. Makan tengah hari. Kita makan sepinggan, dua pinggan terlupa weh. Kenyang lah. Saya tengok Allah puasa. Maksud dia, terbitlah usaha, terbitlah perbuatan tu. Usaha ni mana dia? Perbuatan Allah Ta'ala menyertai kudrat yang baharu di dalam perbuatan Allah Ta'ala. Tuhan yang buat benda tu. Tapi ada kemahuan dia tak? Tak ada. Dia kerana dia terlupa. Dosa ke tak? Dosa tak weh? Tak. Batal tak puasa? Tak. Pasal apa? Tak dosa. Pasal tidak ada ikhtiar, pilihan tak ada. Faham tak? Usaha terbit sama. Tapi hak seorang lagi, Pak Long ni pula, dia makan macam tu juga. Sepinggan, dua pinggan tu juga. Tapi dia makan dengan sengaja. Sama perbuatan. Dia pun kenyang, kawan lupa ni pun kenyang. Faham tak? Tapi dosa tak Pak Long sengaja ni? Dosa. Pasal apa? Pasal terbit usaha dia dengan ada ikhtiar. Pilihan dia, nampak tak? Itu. Maka tempat ikhtiar ni tempat cakapnya dosa. Pahala kalau terbit perbuatan tanpa ada ikhtiar, tak ada dosa. Kalau terbit usaha, terbit pekerjaan tanpa ada ikhtiar, itu dosa ataupun pahala.
Tapi kalau belah baik, dia buat baik tapi dia tak ada ikhtiar pun Tuhan tak bagi. Mana? Dia terlupa. Betul sembahyang kena sengaja belakang, kalau terlupa hang kena turun balik. Tak. Tak, situ. Dia syarat keluar dengan ada ikhtiar. Baru dia cakap dosa apalah, kalau tak ada. Tak ada lah dosa apalah. Mana ya? Itu. Maksudnya dosa pahala tu tak ada di tengah-tengah lah. Tak ada. Ikhtiar tu macam disertai dengan niat ke? Niat dah tu pilihan kita ni, juzuk kita pilih belah mana, kita nak memilih belah mana tu. Kena hati kita yang memilih. Hang pilih belah tu, aku bagi belah tu. Lepas tu nak kata Tuhan zalim. Apa tu hang pilih belah tu? Nampak? Kita. Tapi bila dah berniat, kita boleh buat benda lain kan, Ustaz? Boleh. Habis tu Tuhan tak kira lagi. Habis tu dia kata cakap nak usaha dengan ikhtiar. Itu baru dia panggil kasbun. Ada usaha, ada ikhtiar. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Bagi dia barang laha ma kasabat. Bagi dia barang yang dia usaha, wa 'alaiha ma iktasabat, dan dibalas ikut qadar usaha. Nah. Tapi kalau dia keluar tak ada ikhtiar, ini dia orang kasar gitu. Tu tersalah. Rufi'al qala an ummati, Nabi kata an ummati anil khata'i wan nisyan, daripada tersalah dan lupa. Wa mastukrihu anhu, dan yang dikenapa? Yang dipaksa, faham tak? Dipaksa. Dia tak mau buat, tapi orang paksa. Kalau hang tahu aku tembak lah. Dia buat juga tapi bukan kerelaan hati dia. Itu tak dosa. Nampak? Hati apa? Mengaji pergi elok, tahu dah Tuhan boleh ke tak? Dia ada niat untuk melakukan satu maksiat, contohnya mencuri atau merompak. Tapi tak berhasil merompak tu kerana di tengah perjalanan yang dibatalkan usaha tersebut kerana ada masalah lain. Untuk kereta rosak dan sebagainya. Maka perjalanan dia yang separuh tu dah dosanya. Tak selesai lah, jadi sempurna satu dosa merompak tu. Ya. Lepas tu cekak tu lepas tu hak yang tu tadi, sebab tu kita kata usaha ikhtiar kita tak memberi bekas. Lepas tu dosanya di situ. Tapi dia pandang pergi satu lagi, sebelah lagi lah hakikat dia. Dia tengok perbuatan dia nampak segala benda tadi terbit pada siapa. Yang dosanya bukan di situ. Dosanya di pandangan hati dia. Dia nampak benda tu terbit daripada diri dia, itu yang dosanya. Kalau semua dia nampak terbit pada Allah, ya Allah. Itu dia panggil syuhur lah. Kembali ke Tuhan lah. Sebab tu ada orang sebelum dia buat maksiat, Tuhan dah ampun dosa dia. Maksiat nak jadi ke depan lah, minggu depan lah, tapi Tuhan ampun siap lah dosa dia ni. Ada orang ketika mana dia buat maksiat tu, Tuhan ampun dosa dia. Ada orang selepas daripada dia buat maksiat baru Tuhan ampun. Tu kita lah. Pasal waktu kita buat maksiat kita tak ingat apa pun. Lepas tu Allah silap aku. Baru malam tu baru nak teriak atau buat apa. Maksudnya selepas buat maksiat, Tuhan ampun lah. Tapi selepas benda tu, kerana waktu tu kita nampak benda tu. Faham tak? Jadi orang kadang-kadang orang ada yang baik sikit, tengah dia buat maksiat dia nampak Tuhan dah. Tuhan ampun lah di situ. Ada orang dia syuhud sebelum daripada berlakunya maksiat, dia nampak ke Tuhan dah. Nampak? Kerana dia dosa pahala Abang kata perbuatan kita baik buruk ni lah, itu takdir. Kalau Tuhan macam Ustaz kata tadi, nak merompok, benda ni baru terbit kan lama dah di sisi Allah Ta'ala. Lama daripada azali lah. Kalau dia kata jam tu, bulan tu, hari tu, masa tu, ketika tu hang kena pergi merompok, dia tak akan lari. Kok mana pun hang kena pergi, walaupun serba besar. Itu takdir kita lah tu. Takkan lari. Itu iradat, kena je takdir kita macam tu. Kudrat akan buat perbuatan tu melalui apa yang iradat tentu lah. Maka bila time tu dia buat. Bila buat, kok mana pun kena masuk, kena akan jadi ikut tu.
Cumanya jadi lagu tu lah, kalau Tuhan nak kendak tak kita tak memberi bekas tu dah. Itu Tuhan kerak tengah jalan tak kata, tapi ala kuliahnya maka tetap akan jadi itu. Kalau gitu, oh zalim Tuhan Tuhan buat kita itu, dia buat kita neraka, dia yang ni. Tengok kita, pandangan kita pula, kita syuruk ke siapa? Terbit benda tu daripada siapa? Kalau nampak daripada Allah Ta'ala, selesai dah. Kerana semuanya daripada Allah. Tapi bila kita ni, kita sembahyang Allahu Akbar, kita jarang nampak ibadat tu terbit daripada Allah. Nah, jarang kita ada bahasa kita mujuk mengaji, dia tak boleh reti nak sembahyang ni. Ni dah apa? Mujuk mengaji. Kalau tidak tak reti nak sembahyang, mujuk. Semua dia mujuk itu. Mujuklah ustaz tu mai duk mengajar, tidak mendak. Nampak ke ustaz tu? Nampak ke ilmu kita? Nampak kekuatan kita? Aku seorang Haji Import Lain menyegan belakang mai jemaah dalam PKP ni. Tak ada. Tidak rasa dia seorang. Dia tak nak nampak benda tu terbit pada Allah. Jarang orang nampak ibadat dia itu daripada Allah. Tapi kalau maksiat ni kena nampak kena Tuhan kena buat gitu. Hak tu dia nampak. Hak tu dia nampak weh, hak nak kena kat dia. Faham tak? Hak nak kena buah dia tu dia nampak lah. Hak nak untung dia nampak Allah. Nampak kena lah Tuhan kena hak tu dia nampak. Tapi yang ibadat tu dia tak ada nampak. Dia nampak kekuatan dia lah. Sebab tu sama je. Sebab tu dia pergi kepada syirik kofi dalam ibadat dia. Tak ada pahala orang begitu pun. Kalau itu dosa lah. Itu dosa. Itu dosa hak lebihnya situ Nabi kata syirik tu lah. Itu dosa yang paling besar. Tapi dosa boleh hak syirik jali ni lah, syirik kofi ni menghilangkan pahala kita. Tak ada lah. Dah lah, tak ada pahala. Dosa pula tambah kerana kita tak nampak Tuhan dalam ibadat kita. Syirik ni dosa weh. Kita ada riak, ada wujud dalam ibadat kita lah. Dosanya tak ada, tapi dosanya, pahalanya tak ada. Dosa pula sebab riak. Faham tak? Di situ. Oh, dia bertindan. Betul ulama sufi doa lagu kita habaq itu. Allahumma inni a'udzubika minka. Ini doa apa? Allahumma inni a'udzubika minka. Itu doa apa banyak tu Kita doa berjelah. Kadang-kadang kalau kita jadi timah baca ambil dia kata timah ni tak reti Dia kata timah tak reti. Baca doa pilih. Dia ukur kot tu orang kita ni lah. Tapi ulama-ulama dia cakap buah bukai-bukai macam kita baca Allah a'udzubillah minasyaitanir rajim macam ni lah. Mana aku berlindung daripada Allah a'udzubillah, aku berlindung dengan Allah minasyaitanir, daripada syaitan yang dirjam. Itu. Hak ni Allahumma inni ya Allah ya Tuhan. Ini tak ada apa. Ini pengakuan kita ni. Allahumma inni ya Allah ya Tuhan. Tuhanku, sungguhnya aku ni a'udzubika, aku minta lindung dengan Engkau. Engkau ni kena pada Allah ni. Minka, daripada Engkau. Kau ni Allah juga. Apa dia yang daripada Allah? Minta lindung apa? Kejahatan. Nampak tak? Kalau ibadat bukan minta lindung, minta nak buat lah tu. Bila kita minta lindung, benda yang daripada Allah Ta'ala. Apa? Abang kata, kejahatan juga daripada Allah. Faham? Jadi, nak minta lindung kata, minta ke Allah Ta'ala. Bila berlaku benda tu, kena nampak dia lah. Kerana semua kejahatan terbit daripada Allah. Bukan main pada syaitan. Kita duk nampak pada syaitan. Dosa tu syaitan tu macam kita. Dia bukan. Dia makhluk. Dia tak mampu buat apa melainkan keizinan Allah Ta'ala kat dia juga. Sama dengan kita. Dia tak boleh beri bekas kerana dia baru. Sama macam dengan kita. Jadi Tuhan buat syaitan ni apa? Sebagai ikon ya. Gitu. Cuma nak bagi kita ni, orang yang ni, tak jahat adab dengan Tuhan. Duk kata landas ke syaitan, tak landas ke Tuhan. Hakikatnya syaitan tu pun tak boleh buat apa kerana dia juga baharu, dia juga makhluk, tak berbekas perbuatannya. Sama dengan kita. Cuma dia duk alam dia, kita duk alam kita ada. Kerja dia kot tu, kerja kita kot ni. Dia masalah dia kalau syaitan tak buat kerja tu masalah. Kalau syaitan buat kerja tak ada masalah. Memang kerja dia tu. Kita itu kerja dia, biar dia lah. Tapi tang kerja kita kena nampak. Itu daripada Allah. Faham tak? Gitu. Kau jaga. Ustaz, kalau yang a'udzubillah
Aku minta lindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Minta ke Tuhan jugalah daripada kejahatan yang main daripada syaitan. Itu segi zahirnya. Itu segi zahir gitu ya lah. Tapi Allahumma inni a'udzubika minka ni doa Nabi ni asal. Ya Allah ya Tuhan aku berlindung dengan engkau Allah Ta'ala minka daripada engkau. Benda yang Nabi melindung apa dia? Daripada engkau. Ini dosa-dosa yang mai atau benda-benda yang buruk, baik buruk-buruk yang daripada asal benda tak daripada Allah. Kepada Allah kita minta ya Allah. Nah, nampak kena lah Tuhan kena. Kadang-kadang orang hak dosa ni dia boleh balik ke Tuhan. Hak ibadat dia tak boleh nak balik. Allah baguslah mujuk lah aku ni. Dia masuk juga orang yang semayang, kata orang yang buat ibadat. Dia duduk nampak gitu. Dia tak nampak Allah. Mujuk lah Tuhan bagi ke tidak aku. Dia tak nampak hak tu dah. Hak buat ibadat ni. Hak ni dia panggil sesat lah terang. Jaga lemah kalau layak senang buat. Kalau lemah tak darat payah buat je. Betul orang tua kita kata dulu lah. Kalau dia tengok anak cucu dia jadi gini-gini. Budak ni alah tu perempuan pun kata aku lemah lah dengan budak ni. Lemah tak darat ni tak ada ubat weh. Anak dia macam-macam jadi cucu kalau awak. Allah aku lemah duk timbang kau awak. Allah aku lemah lah budak ni. Dia lemah kat anak. Lemah tak darat ni payah berubat kan. Okey, angkat dia naik selesai lah. Tapi lemah tak darat ni, dia duduk atas darat, dia duduk lemah. Dia duduk tak boleh. Tu bahaya eh. Biar lemah. Sebab tu Allahumma inni a'udzubika minka baca doa ni. Ya Allah aku minta lindung daripada engkau dengan engkau daripada engkau. Yang ni kejahatan yang datang daripada engkau. Allah. Itu juz'i kulli kita yang maka Tuhan bagi kat kita untuk nak kita nampak pada zahirnya hakikat memilih. Memilih itu kita. Zahir dari segi lahirnya, dari segi zahirnya. Lahir itu makna yang kita nampak dengan mata kepala ni lah, itu mana lahirnya tu. Jadi dia kata iradat kulli itulah yang bangsa mentarjihkan, mana yang memberatkan dengan mana-mana satu daripada dua pekerjaan. Pekerjaan buruk ataupun jahat. Baik. Yang ni dia tafsir sikit kita. Yang ni kata dia Allah yang maha adil. Lagi amat hakim. Amat bijaksana itu memalingkan iradat kulli yang dijadikan pada kita itu dengan memutuskan satu pekerjaan. Tuhan yang memalingkan. Memutus satu pekerjaan yang mana telah ia kehendak pada azali. Mana yang Allah Ta'ala kehendak pada azali, maka Allah Ta'ala yang memutuskan kita memilih belah tu. Kadang-kadang gini Allah Ta'ala ni bukan kadang-kadang lah, memang jadi gitu. Dia nak bagi kita satu-satu benda. Bila dia bagi kita satu-satu benda, dia buat kita ni meminta. Dia yang kehendak kita ni meminta. Kita minta, ya Allah bagilah aku jadi macam ni. Maka kita minta. Bila kita minta, tiba-tiba benda tu dapat. Hakikatnya Tuhan yang bagi benda tu dah. Dia yang bagi. Tapi bila dia nak bagi satu benda, dia buat kita ni meminta. Faham tak? Kita duduk puasa, lepas tu kita duduk seronok. Aku minta Tuhan bagi. Seronok. Dia duduk seronok. Dia kata dia minta Tuhan bagi. Hakikat dia, Tuhan nak bagi benda tu pada jadi betul dah. Tapi Tuhan yang buat dia. Tapi dia tak nampak Tuhan yang buat dia bagi meminta. Tapi dia duduk puasa, aku minta Tuhan bagi. Habis tu. Nampak? Dia rasa dia berlaku situ. Tu mana terhijab dengan diri dia sendiri. Nampak? Kalau kita tak bukan menzahirkan, kita tak katakan pada orang, mungkin pada diri sendiri okey kan tak? Kita tahu benda tu kita minta, tapi kita tak zahir pada orang. Allah bagi apa yang kita minta. Tapi macam Ustaz cakap ni, Allah yang suruh kita minta. Yalah, memang dia menjadikan kita meminta, tapi kita tak nampak kata dia yang menjadikan kita meminta tu. Betul, tapi kita nampak, tapi kita berasa seronok, tak salah lah kan? Seronok tak salah, tapi hati kita tu kita nampak kat mana? Syuhud kita tu. Kita nampak lagu,
kita meminta, Tuhan yang bagi. Tapi kita tak nampak bahawa Tuhan yang buat kita meminta. Itu kita tak nampak. Tapi memang kita, yang zahirnya kita nampak, kita meminta, Tuhan bagi. Okeylah kita tak. Tapi kita tak pernah nampak Allah Ta'ala yang buat kita bagi meminta. Dia pasal dia semua situ. Maknanya dia pasal diri dia lagi. Faham tak? Dia tak nampak Tuhan di situ. Nampak tak? Ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullahi wa illa wa ra'aitullaha fihi. Pada dia wa qablahu. Tidak aku tengok sesuatu illa melainkan pada apa Allah Ta'ala sebelum daripada tiap-tiap sesuatu. Nampak tak? Tajidillah fi kulli syai' qabla kulli syai'. Sebelum dari tiap-tiap sesuatu tu Allah Ta'ala. Nampak? Kita tak nampak situ. Tapi kita duk nampak kita tu. Hak dekat tu. Hak sebelumnya Allah itu kita tak nampak. Tapi kalau kita tajam, orang yang tajam iman dia. Sebab tu apa ulama kata hadid basaral iman. Tajam penglihatan iman kita. Bila tajam penglihatan iman, kita akan nampak Allah Ta'ala pada semua seginya. Sebelum, di sisi, selepas dan di perkara tu, itu Allah. Faham tak? Dia. Itu orang yang tinggi. Tapi kita nampak takat tu lah. Pasal kita ni rendah sikit lah. Martabat dia. Karancah tak apa nak kuat. Nah, dia low sikit. Auranya terkurang. Ya Allah. Tak salah. Boleh nak cerita ke orang pun tak apa. Tak masalah. Cerita lah. Tak ada masalah. Tak semestinya. Lepas tu Tuhan kata wa amma bi ni'mati rabbika fahadith. Adapun nikmat Tuhan kamu maka fahadith. Ceritakan. Ayat Quran ni. Wa amma bi ni'matika. Adapun nikmat Tuhan engkau fahadith. Ceritakanlah. Tuhan kata, hamba cerita. Malam aku bangkit sembahyang 4 rakaat dia tak. 4 ya. Bunyi ikut kemas. Malam aku bangkit sembahyang 2 rakaat dia dah. Tak tu ya lah. Tapi bunyi hikmah. Dia maksud dia cerita ke orang. Dia bangkit sembahyang tengah malam lah. Sembahyang Isyak dia cerita ke orang. Semua orang kena buat. Tu sudah belagak lah. Takat sembahyang Isyak sudah belagak ke orang. Ni. Lepas tu boleh. Kita cerita ke orang. Boleh. Dan Imam Sayuti mengatakan at-tahaddu bin ni'mah mustahabun. Kita cerita dengan nikmat itu dituntut sunat. Imam Sayuti sebut at-tahaddu bin ni'mah sunnah. Mustahabun. Mana benda yang benda sunat lah. Sunat. Saya pernah tanya tu, boleh cerita? Boleh, dia tak ada masalah cerita. Tapi hang jaga hati yang. Ni tak. Kalau tak boleh jaga hati, jangan cerita. Boleh faham ke tak? Kalau dengan sebab kita cerita menaikkan riak kita, jahanam cerita tu. Faham tak? Nabi kata pahala kita jahanam. Tapi kalau boleh cerita, kalau kita boleh jaga hati kita, ya Allah cerita, memang sunatnya lagu tu. Dituntut. Nak bagi kawan buat macam apa? Macam kita buat galak kan. Tapi cara boleh jaga hati. Hati ni kita seorang yang tahu. Dia kata saya tak riak apa tak. Ikut dekat tak riak. Ya Allah cerita. Tak ada masalah. Tak ada siapa lah. Memang Tuhan tuntut. Allah aku Tuhan bagi guni. Ya Allah. Ya tak ada masalah. Nak cerita lah. Tapi hati boleh jaga ke tak? Dan saya pernah tanya direct dengan Tok Guru. Tok Guru kata boleh jaga hati tak? Tak boleh janam lah kita. Kalau boleh, ya Allah. Ceritalah. Tak ada masalah. Itu ni kita nak cerita. Tapi di segi kesyuhudan kita tadi dah. Jadi kita pandang sebelum pada benda tu, kita pandang Allah ke tak. Itu sahaja. Tapi dah macam bukan pengalaman dah. Macam kita dah umur macam ni. Kita nak nampak benda tu berlaku kadang-kadang kita terasa kenapa orang lain tak berasa macam tu. Kesemua kesyuhudan tadi tu lah, balik dari situ lah. Ya Allah. Itu nikmat Tuhan bagi. Saya tak ada masalah. Allahu Akbar. Tapi di Lauh Mahfuz adakah keputusan kita tu dah dimaktubkan terdahulu lagi? Ya. Semua ada. Semua duk ni. Sebab tu zaman dulu, zaman Nabi Musa, zaman sebelum daripada Nabi kita SAW, maka iblis ni, jin, syaitan ni, dia boleh naik pergi curi, dengar, pergi curi, tengok benda apa yang ada dalam mahfuz. Sebab tu zaman dulu orang syiar boleh kata kebanyakannya dia perkuat lah,
tepat lah, bukanlah tepatnya mana. Kerana dia boleh naik curi pergi duduk tengok, curi pergi duduk dengar apa yang ada di Lauh Mahfuz tu, nampak? Jadi kalau dia main habaq pun satu benda seolah-olah benda tu, tapi bukan kepandaian syaitan, tapi sebab dia pergi duduk curi dengar, curi tengok tu lah, maka dia boleh pergi main habaq. Betul benda, betul. Hak lah ni kecoh weh. Kalau kita kawan puak tu pun sopan kita 2 apa 6 tolak 6 puak iblis apa syaitan ni pun, pasal dia pun bukan boleh naik pergi tengok. Bila diturunkan Quran, bila dibangkitkan Nabi SAW, maka dihijab ataupun disekat daripada depa naik ke atas. Jadi kalau depa main habang kat kita, karut yang dia buat pun, dia pun muhung ya, dia pun tekar gitu ya, faham tak? Kerana benda tu tak, dia memang tak boleh. Zaman dulu ya, nampak? Tak boleh pergi. Sebelum Al-Quran diturunkan, ya Allah Ta'ala benar. Tengok dia lah. Tapi bila diturunkan Quran, duduk di Baitul Izzah tu, maka takat langit dunia dia pun dekat tu, dia pun kenal. Sebab tu Tuhan kata, walaqad zayyana as-samaa ad-dunya bi masabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Tu abang siaplah. Kami hiaskan langit bumi ni. Ya, sama ad-dunya, langit bumi ni bi masabih. Masabih ni mana cakrawala lah. Bintang lah, planet apa semua tu lah. Pasal apa? Wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Kami jadikan akan masabih ni sebagai buat nak rejam pokok syaitan. Naik dia kata, itu yang kena apa, litak panah apa semua tu lah. Dia cedera dia apa, macam-macam dia apa. Dan dia tak dibenarkan naik sampai kepada Lauh Mahfuz. Sekarang ni kalau dia habaq pun, dia pun kecoh ya, weh, tekam macam kita ya. Dia bohong kita. Nampak? Bukan zaman dulu. Jadi ala kulli halnya, kita baik. Maka benda tu pada azali. Ya, pada azali. Lagu Haji tanya. Semua tertulis. Kerana buku. Kita ni, kehidupan kita ni, bukan terjadi macam tu. Macam dia, ikut suka hang lepas pergi hang jadi apa, ada. Kita ni, diary kita tu, kita mengikut diary kita tak? Hari-hari malaikat selak. Kok mana dia ni? Pergi kau ni, perjalanan pergi kau dia ni. Esok selak buku baru. Bukanlah buku baru nak buat tak? Takdir kita baru dah. Sampai habis buku dah, habis dah weh. Tinggal 2 lagi. Tak lama dah kawan ni dah. Gitu dah, faham tak? Lepas tu tinggal slide. Tengok habis. Tak ada kerja apa. Habis. Tu selesai dah. Nampak tak? Maksud dia, benda yang ada skripnya. Nah, kita ni macam dengan main wayang kulit. Allah Ta'ala tutup dalam. Misal contoh, bukanlah Tuhan tutup dalam. Maksud dia macam tu lah. Kita ni wayang kulit. Kita boleh gerak. Tak boleh kalau Tuhan yang tak menggerakkan kita. Kita boleh bercakap, tak boleh cakap. Apa pun tak boleh, melainkan Allah Ta'ala yang menggerakkan kita. Bila dah jadi, maka Tok Dalang yang seorang yang Tok Dalang, dia bawa watak, perempuan pun watak dia juga, laki pun watak dia lah. Etong ke, ekeng ke, raja ke, seorang tu ya, faham tak? Jadi hak perempuan, dia buat seorang perempuan. Maka Allah Ta'ala satu-satunya yang menggerakkan alam ni, maka ke mana yang Tuhan bawa kita, macam tu, ke mana yang Tok Dalang tu bawa cerita, itulah kita. Itulah wayang kulit. Faham tak? Maka mana Allah Ta'ala bawa, maka itulah kita. Adakah benda tu akan berubah dengan doa? Dia tengok. Kalau yang memang tu dia ada 2. Satu dia panggil qadha mubram, satu qadha mu'allaq. Qadha mubram, kena faham, duduk di Lauh Mahfuz macam Haji kata. Qadha mu'allaq ada duduk di mana? Di Lauh Mahwi. Dia bawah sikit pada Lauh Mahfuz, dia duduk itu. Maka hak qadha mu'allaq ni, hak yang digantung ni saja yang Allah Ta'ala gantungkan atau Allah Ta'ala bagi dengan doa, ubah dengan doa dan usaha ikhtiar. Tak ke semua. Allah Ta'ala pun ada benda pakai kuasa betul, ada yang dia lepas juga lah. Gitu lah. Berubah lah tengok haknya. Tapi kalau duduk Melayu tak selalu minta doa, tak jadi orang putih lah weh. Kalau kita Melayu, banaklah Melayu minta doa jadi orang putih dah lah, mampus dah. Tu dia panggil qadha mubram tu. Faham tak lah? Jenis-jenis tu lah. Tu dia nak cerita mu'allaq mubram tu lagu tu. Faham tak? Gitu. Kalau dia bagi sikit, minta bagi banyak tu boleh kira lah tu lah. Situ. Tapi kalau kata duduk Melayu minta jadi orang putih tak jadi dah. Itu nak abang kata mu'allaq dengan mubram contoh lah tu gitu. Sikit 10.30 10.30
Qala musannaf rahimahullahu ta'ala, bagi habis dekat penggal ni. Jadi kata dia, pada kita ini dengan memutuskan satu pekerjaan yang mana ia mengkehendaki pada azali tu dia sebut saya, maka terpalinglah. Mana terpaling ni, mana kita terpalinglah kehendak kita tu kuli ke satu pihak yang tertentu. Nah, terpalinglah kepada satu pihak tertentu, sama ada baik atau buruk tadi ni, terpaling ke situ dan dapat keputusanlah cita-cita hamba sewaktu itu. Maka dapatlah keputusan cita-cita kita, nak cita-cita belah jahat ataupun belah baik. Jadi nafsu keputusan itu, nafsu tu mana ada diri keputusan tu. Diri keputusan ni lah, buat imam kita pilih belah baik, baiklah. Buat imam kita pilih belah jahat, diri keputusan yang kita pilih, tu tak? Belah baik, belah jahat tu, nafsu keputusan itu ialah ta'alluq iradat kulli. Ada dia panggil ta'alluq iradat yang kulli. Ta'alluq, benda pergantungan nisbah kepada iradat hak yang kulli tadi dah. Ta'alluq situlah yang dinamakan iradat juz'i pula. Maka hak keputusan ni lah panggil iradat juz'i, yang asal ta'alluq pergantungan daripada kullinya. Kullinya boleh nak ulah nak, aku nak hari ni aku nak main mengaji pun boleh, aku tak mau pun boleh. Betul tak? Pilihlah ulah nak. Mana? Bila atas ta'alluq dia pekerjaan pada kullinya, boleh belah nak, boleh belah tak. Nak main mengaji nampaklah. Tuhan bagi dah terpilih tam tu pun. Tam pilih tu Tuhan bagi dah pala. Lepas tu Tuhan buat kekuatan mai berjalan kaki, mai duduk tang ni. Ni panggil taufik. Awak orang ilsah macam ni je kah? Orang ilsah ni macam ni je kah? Dah bercambah lagi weh. Taufik dia. Hidayah tahu belakang kata ada apa? Ada mengaji lah. Tapi kekuatan Tuhan tak buat. Tapi hak boleh meduk pun aku yang rajin pun boleh segan belakang. Hampir kau tu dia dah nampak dia juga. Nampak tak? Dia tak nampak Allah Ta'ala yang bagi. Dia punah situ lah. Dia punah situ. Kita dia seolah-olah kita tanam gaya besar, kita tebang pun. Kita tanam kita tebang. Kita tanam kita tebang. Faham tak? Nak habak kat orang tak ada masalah. Oi, kami mengaji. Nampak tu yang kata tahadduth bin ni'mah tu. Boleh jaga hati, tak ada masalah apa. Dia tak ada macam tu lah. Hak yang pak main duduk pun dia paling balok aku lah. Muka aku lah tak macam duk main boleh haram tak pernah main. Dia nampak situ lah. Dia nampak diri dia tak nampak taufik Allah dah. Nak abang kata limpah kurnia Tuhan tu dia tak nampak. Tuhan bagi kekuatan, bukan senang main duduk sini lah. Orang banyak orang tahu sembahyang tu wajib, tapi tak ke semua orang boleh buat sembahyang kerana dia tidak ada taufik Allah. Faham tak? Keizinan limpah kurnia Tuhan tak bagi kat dia bab tu. Mamalah puasa pun banyak orang tak boleh buat, tapi semua orang Islam boleh kata, ke semua orang Islam tahu kata puasa sembahyang tu wajib. Tapi tak ke semua orang yang boleh buat kerana dia tak dapat taufik. Kekuatan tu Tuhan tak buat. Kekuatan melakukan kebajikan tu Tuhan tak buat dia. Bukan senang. Nak pergi duduk melengung bukan payah pun, tapi kalau ikutnya nak pergi duduk melengung atas masjid, duduk tengah maghrib bansyah dengar orang bekerja, tak boleh weh. Tak ada kekuatan tu Tuhan tak jadi kat dia. Nampak tak? Jadi bila kita yang Tuhan buat tu, dia duduk nampak kita, aku yang rajin boleh segan. Dia nampak aku tu. Tu yang rosaknya situ, nampak? Maka ini dia panggil kulinya. Inilah. Maka ini dia kuli dia panggil. Maka benda ni dia panggil ta'alluq daripada kuli. Maka kita putus belah mana satu. Bila hak kita putus inilah. Ini dia panggil juz'i. Maka baik buruk ni dia ta'alluq kepada iradat kuli. Boleh belah nak, boleh belah tak nak. Lepas tu kita pilih belah nak, maka hak nak tu dia panggil, itu dia panggil iradat juz'i, satu juzuk. Nampak? Pilih belah mana? Belah nak, Tuhan bagi pahala dah tu. Kekuatan bila mai duduk dalam ni, Tuhan tambah pergi lagi dah. Ikut suka dia nak bagi. Itu hak kita persembah. Yang kita ni maksud dia kita persembahkan. Allah Ta'ala tu macam raja. Mana? Jadi kita ni nak dapat dia kasih sayang dia tu, kita persembah benda apa yang kita boleh persembah kat dia. Betul tak? Bila kita persembah dia, ikut suka dia, dia balas ikut qadar, ikut dia lah. Mana? Hantar kat dia kat tu. Tak sama kalau dia dah kasih orang tu, ikut belah dia nak bagi, ikut suka dia. Kadang-kadang dia tak nak pasal apa, dia bagi kalau orang dia kasih. Betul tak? Padahal dia tak buat aja apa pun orang tu. Dia panggil email dia bagi, dia panggil email dia bagi. Pasal dia kasih, dia nak bagi, itu hak dia. Faham tak? Situ.
Sebab tu bila duduk makam yang tinggi kekasih Allah Ta'ala ni, buat sikit je, Tuhan bagi tu banyak. Pasal apa? Pasal tu dia nak belah kita bersembah, kita jangan bercakap tu. Aku buat sikit boleh sikit, aku buat banyak boleh sikit, kawan tu buat sikit boleh banyak. Tak, itu pasal dia nak bagi. Faham tak? Hak dia kasih. Kena tak buat apa pun dia bagi. No. Itu. Habis. Dia kata diri keputusan itulah dia kata ta'aluk iradat kulli. Diri keputusan tu ta'aluk iradat kulli yang dinama iradat juz'i pula. Maka iradat juz'i itulah perkara i'tibari, perkara amrun i'tibari. Amrun i'tibari ni maksudnya konsep sahaja, dia bukan ada benda. Itu dia panggil konsep. Dia bukan ada benda. Maka iradat juz'i ni, hak juz'i, bila kita memilih dia jadi juzuknya. Juz'i ni ada benda tak? Tak ada, itu dia panggil amrul i'tibar. Amrul i'tibar ni dia konsepnya, tuan. Faham mana konsep? Konsep maksud dia bukan ada benda. Maksudnya benda yang ada bagi orang yang memikir, orang tak mikir tak ada. Tu ya. Contoh kita kata, nak kata apa? Botak di kepala, botak lah. Botak ada tak? Tak ada lah. Lagu kita tak ada, botak lah. Yang tak adanya rambut. Yang adanya kulit kepala. Kulit kepala yang licin tu. Sebab tak ada rambut tu orang panggil botak. Itu dipanggil konsep ya botak ni. Bukan ada benda apa dia. Yang ada kulit kepala. Yang tak adanya rambut. Tapi kalau ada kulit kepala, ada rambut, orang tak panggil botak tu. Botak ni rambut yang tidak ada kepala. Bukan ada rambut. Kepala yang tidak ada rambut. Ni rambut yang tak ada kepala orang. Kepala yang tidak ada rambut itu dia panggil botak. Mana dia? Itu konsepnya. Bukan ada benda. Itu dia panggil amrun i'tibar. Ada bagi orang memikir. Botak ada. Orang memikirnya ada lah dia kata lah. Tapi bagi orang yang tak mikir, botak tu bukan, tak ada. Selama mana dia memikir, madama mu'tabiran, selama mana dia memikir, selama itulah ada botak tu. Itu dia panggil amrun i'tibar. Maka iradat juz'i ni dia konsep maksud dia amrun i'tibar. Perkara yang ada bagi orang memikir, tapi orang tak mikir tu tak ada. Kerana dia benda pilihan hati, bukan berlaku dengan perbuatan lah. Jadi pilihan hati. Juz'i. Yang tiada baginya hakikat. Yang tak ada bagi dia, bagi apa? Bagi amrun perkara i'tibari tu. Perkara i'tibar tu itu tidak ada hakikat. Macam botak tadi ada hakikat? Tak ada. Tak ada. Macam bulat di pen, ada bulat? Dia tak ada, main nyuk. Dia kena pen situ. Dia kena ni. Bulat tapi hakikatnya dia bulat, dia tak empat segi. Faham tak? Dia tak bujung, dia tak apa ni, tapi dia bulat. Tapi ada bulat, tak ada. Tapi orang memikir ada, itu konsep ya bulat ni. Faham tak? Itu je. Yang tidak ada, dia kata yang tiada baginya, bagi perkara i'tibari itu, baginya hakikat. Maka dengan iradat juz'i itulah yang dibilangkan syarak dengan pahala sa'adah. Pahala sa'adah ni mana dia? Sa'adah mana dia? Anak-anak sebut apa? Sa'adah. Kebahagiaan. Pahala kebahagiaan itu. Nak abang kata? Dia sebut. Maka dengan iradat juz'i itulah dibilangkan syarak dengan pahala sa'adah, pahala kebahagiaan, pahala kebahagiaan. Syarak bilang, maksudnya syarak kira, bilang tu kira lah, kira pahalanya dengan sebab iradat juz'i ni lah. Dan sa'adah, celaka, dia kata celaka. Silap baca, silap berhenti. Yang dibilangkan syarak dengan pahala, berhenti dekat tu. Dengan pahala, berhenti dekat tu Yang syarak nak kira dengan pahala tu lah. Tang iradat juz'i ni, tang memilih kita ni pilih belah baik, ada pahala lah. Ni kita pilih belah baik juz'inya, bagi pahala. Buat baik buat pahala. Buat pahala apa dia? Dia kata aku nak bayar apa? Dia kata duduk ni bukan duduk apa? Sembahyang
dapat pahala masuk syurga. Sumpah syurga tu apa dia? Dia kata ni, pahala dengan dia ke mana? Oh, dia hukum dia kata. Tu syariat syarat dia berasa dekat tu. Dia berasa macam tu lah. Dia berasa kehidupan ni buat baik, dapat pahala, masuk syurga. Allah. Nah. Masuk syurga ni hakikat dia Allah. Nah, betul Nabi kata la yadkhulul jannata. Tidak masuk syurga. Bi apa? La yadkhulul bi amalihi. Tidak masuk syurga dengan amalan dia. No. Hang tu yang kata semayang apa? 4 malam masuk syurga. Tak ada sekok masuk syurga dengan amalan. Abang siap-siap. No. Semua masuknya dengan rahmat Allah. Rahmat Allah. Jadi ala kuliahnya kalau kita pandang di situ, kita balik di sebaliknya lah kan. Kita banyak tu. Kalau orang yang tidak ada amalan langsung kalau Tuhan nak masuk syurga boleh? Boleh Pasal tak ada orang seorang pun yang masuk syurga dengan amalan. Semua masuk dengan rahmat Tuhan. Ni kalau Tuhan nak bagi kat dia, walaupun dia tidak ada sikit habuk amalan bagi dia, apalah. Kalau Tuhan nak bubuh, itu hak dia. Itu rahmat Allah. Tak? Gitu. Wala anta ya Rasulullah. Sahabat tanya, hang Rasulullah? Nabi kata, wala ana. Aku macam apa? Seolah macam tu lah. Tak masuk syurga dengan amalan aku. Illa an yataghammadani Allahu fi rahmatih. Melainkan aku ni orang yang ditenggelamkan dalam rahmat Allah. Nah, dalam rahmat Tuhan. Kalau masuk kita dia tenggelam rahmat Tuhan, dia masuk syurga. Kalau dia tak kena dapat rahmat Tuhan, dia tak masuk syurga. Kerana tidak ada seorang yang masuk syurga dengan amalan. Semua masuk syurga dengan rahmat Tuhan. Nampak tak? Dengan yang dibilangkan syarat dengan pahala. Apa dia pahala? Pahala tu sa'adah. Apa dengan pahala? Baik, sa'adah. Sa'adah tu mana kegembiraan, celaka. Nak bilang dengan benda ni. Kepujian dan kekejian. Nak abang kata dibilang oleh syarak tu dengan pahala, tekat tu habis. Sa'adah dengan kebahagiaan dibilangkan dengan iradah juz'i ini. Dengan celaka pun dengan sebab iradah juz'i inilah, faham tak? Jadi kalau orang yang memilih sebelah juz'i hak buruk ni, ini dia panggil celaka lah. Ni panggil syarru lah. Celaka gitu. Celaka. Kalau orang yang pilih ini dia panggil sa'adah, kebahagiaan. Tuhan apa dari segi syarak dia kira di sinilah. Jangan balik kepada rahmat. Nah, aku tak mau buat apa hak rahmat Tuhan. Mampu kering lah weh. Duk kira rahmat semata. Amalan tak mau nak. Tanggungjawab tak buat. Nabi kata if'al ma wajaba ya'tika ma wahaba. Buat apa yang Tuhan perwajib bagi hang, Tuhan akan bagi apa yang anugerah Allah Taala. Nampak tak? Situ. Baik. Dia kata kepujian dan kekejian. Maka dibilang dengan syarat dengan iradat ni lah. Demikianlah barang yang tersebut. Mana barang-barang ni, mana masalah atau masalah lah. Yang tersebut dalam mawahibur rabbaniyah. Macam ni lah. Barang ataupun di segi akademiknya yang ada yang disebut dalam kitab mawahibul laduni. Mawahibur rabbaniyah. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Maka sebenarnya hamba itu majbur. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa alam. Jadilah boleh sepenggan lah. Satu penggal. Kita sambung ni. Nanti tak sampai pukul 11, 10, setengah, 11. 11 sampai pukul berapa? 12 setengah ke 12? 12 setengah ke 12? 12 setengah. Ya Allah. Sekali kita sambung 12 dah. Sampai 12 setengah lah. Pukul 11 sampai 12 setengah jam. Okey lah. Lepas tu tutup noh. Petang lena. Ini tuan-tuan, siapa yang boleh pergi Jumaat, boleh lah tak? Hak yang tak ada nama hampa sudah harap. Saya pun takat berapa bulan ni PKP ni. Baru minggu lepas sekali ya. Minggu lepas ya. Yang sembahyang Jumaat. Ni tak benar lagi. Ni main sini pula ni. Endak juga dah ni. Tambah tuan-tuan orang kuat ni boleh tak bagi pi. Tambah saya. Musafir kelana lagi dia tak bagi pi. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qul qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita